Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama, sifat ekstremisme dalam politik harus ditolak bagi menjamin kestabilan dan keamanan negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, sifat ekstremisme dalam politik tidak akan membawa faedah terhadap pembangunan rakyat Sarawak. Mengajar kita untuk hidup dalam keadaan aman, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Itu yang diajar oleh agama. Saudara dan saudara sekalian, inilah realitinya di Sarawak. Realiti di Sarawak ini tidak ada satu kaum pun yang boleh memerintah secara sendiri, melainkan kita bekerjasama antara satu dengan yang lain. Jadi pastikan keadaan kita cukup stabil. Saya berharap Jati ini akan terus maju dan akan terus dapat memberi perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Iftar Jama'i Ramadan Jati 1444 Hijrah di Kuching pada Ahad. Jelasnya, walaupun negeri ini kaya dengan kepelbagaian agama dan bangsa, namun masyarakat Sarawak masih dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Terdahulu, beliau berkesempatan berbuka puasa bersama-sama masyarakat dari Lawas yang menetap di Kuching untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Untuk rekod, sekitar 118 orang jemputan, termasuk pelajar tahfiz, anak yatim, keluarga asnaf dan ibu tunggal telah hadir pada majlis tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Awang Tengah menasihati warga Sarawak agar sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesihatan diri dalam menyambut perayaan Aidilfitri yang menjelang tiba. Ujarnya, setiap masyarakat harus berwaspada dalam membuat persiapan perayaan supaya tidak mengundang sebarang musibah. Kadang-kadang disebabkan oleh kemeriahan, kita buat lighting macam-macam tanpa menyadari yang ianya akan mengakibatkan overload dan ini boleh mendatangkan bahaya juga, bahaya juga. Jadi kita harus senantiasa berwaspada dan kita rayakan dengan penuh kegembiraan dan kita merayakan dalam keadaan keselamatan. Kita terjamin. Di jalan raya pun begitu. Kita harus hati-hati. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang Lakil di Limbang pada Ahad. Pada majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah telah menyempurnakan pemberian sumbangan sempena Hari Raya daripada Lakil kepada 40 imam dan bilal masjid, 156 imam dan bilal surau, 168 ibu tunggal, 64 anak yatim dan 31 orang kurang upaya OKU. Turut menerima sumbangan ialah ahli-ahli lembaga, pekerja dan juga pembantu Lakil. Terdahulu dalam ucapannya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukisari itu memberitahu kestabilan dan kekuatan kerajaan Sarawak membolehkannya membantu setiap lapisan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa maupun latar belakang. Beliau menambah kerajaan Sarawak juga terus berusaha untuk menjamin kelangsungan pembangunan negeri ini melalui pelbagai cara termasuk melaksanakan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dengan hala tuju untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju dan berpendapatan tinggi yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi, mewujudkan keterangkuman sosial serta mengambil kira kepentingan alam sekitar. Kekal di Limbang dengan seramai 1,110 orang penerima bantuan Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Limbang yang beragama Islam menerima sumbangan Hari Raya Aidilfitri tahun ini menerusi program Sejambak Kasih. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, program seumpamanya merupakan salah satu strategi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak bagi mendekati masyarakat serta memberikan impak positif kepada golongan sasar yang memerlukan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Sejambak Kasih Raya 2023 pada Sabtu.
Adun Bukit Kota itu menambah pelaksanaan program dan usaha berterusan oleh agensi kerajaan adalah platform yang tepat untuk menyebarluaskan perkhidmatan yang ditawarkan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat di peringkat akar umbi. Ujar beliau lagi, dengan peredaran masa dan ledakan teknologi digital, perkhidmatan yang ditawarkan mestilah sentiasa relevan dengan keperluan individu, keluarga dan komuniti. Manakala seramai 51 asnaf di sekitar Kelurujaya Miri menerima sumbangan bakul makanan serta duit raya dalam program Zirauka Semarak Ramadan bahagian Miri. Sumbangan itu telah diserahkan bersama oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Pilamat dan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Anwar Hanafi Ardi Mansyah dalam program tersebut pada Sabtu. Dalam hal itu, Dr. Ipin sempat merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada UKAS kerana telah memilih Masjid Hamidiyah Kampung Kelurujaya bagi menjayakan program berkenaan. Dan kita amat mengalu-alukan program UKAS bersama komuniti, bersama masyarakat kita di dalam pengajuran majlis begini, dan masa yang sama pihak UKAS telah memberi sumbangan kepada masyarakat kita yang memerlukan. Jadi saya sebagai wakil rakyat di kawasan ini amat berterima kasih dan mengalu-alukan program yang dianjurkan oleh pihak UKAS. Jadi terima kasih pihak UKAS telah betul-betul lumus, saya rasa sudah beberapa hari untuk menjayakan program itu. Dan harapan kita ialah akan ada lagi program-program susulan di kawasan kita yang lain. Terdahulu, satu ceramah kesyukuran sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka turut disampaikan oleh Pegawai Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti UKAS, Ustaz Muhammad Nur Hamizan Hamid, serta penyampaian sijil penghargaan kepada Ketua-Ketua Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Kelurujaya. Selain itu, turut diadakan majlis berbuka puasa dan solat maghrib berjemaah bersama tetamu jemputan. Di Sibu pula, sebanyak 10 buah rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka telah menerima sumbangan duit raya asnaf. Program sumbangan duit raya asnaf 2023 itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Dun Nangka Datuk Dr. Anwar Rapai di 4 buah kampung, iaitu Kampung Datuk Lama, Kampung Baharu, Kampung Hilir dan Kampung Nangka pada Sabtu. Sumbangan tersebut telah diserahkan melalui Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK masing-masing. Untuk makluman, sesi penyerahan penuh kepada asnaf yang disenaraikan akan dilaksanakan pada 19 April ini. Sementara itu, sebanyak 16 organisasi di Miri menerima geran projek kecil luar bandar MRP daripada Kerajaan Sarawak dengan jumlah keseluruhan RM57,000. Adun Pujut Adam Yisyusang berkata, geran berkenaan adalah bagi setiap organisasi menjalankan aktiviti masing-masing. Ujarnya, pengagihan geran ini menunjukkan keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap pembangunan masyarakat, terutamanya dari segi keharmonian dan pembangunan komuniti yang positif. So I hope all the organizations will work together with the bigger community on top of your smaller community. We must make sure that we work together with not only within your small community, that means that your associations or your organizations, we also have to work together with the bigger community. We must make sure that we maintain cordial and harmonious relation, because we want a harmonious society. We don't want to see everyday quarrel. That's no good. So we want to see that your respective organization is working towards this common good, common goal for our Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan MRP Dun Pujut pada Sabtu. Manakala senarai penerima geran MRP tersebut adalah seperti tertera.
Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita malam ini, saksikan surutan Majlis Iftar Jama'i Ramadan Jati 1444 Hijrah yang diadakan di Kuching pada Ahad. #menyebar fakta. Salam Ukas.